baik kita boleh buat lah. Siapa yang dah login Google Classroom kat sini? Angkat tangan. Google Classroom. Tahu Google Classroom daripada tahun lepas lagi kan? Saya harap 5A tidak ada masalah sebab 5A daripada tahun lepas lagi, 6A sekarang. 6A sekarang tak ada masalah sebab 6A memang kita daripada tahun lepas memang kita sudah pun menggunakan Google Classroom. Betul begitu? Betul ke tak betul ni? Betul. Kena jawab lah. Jadi saya harap semuanya okey untuk guna Google Classroom. Untuk pengetahuan awak, semua kerja tahun ni selagi kita buat secara online, saya akan bagi seperti tahun lepas juga. Tahun lepas saya bagi macam mana? Untuk kelas PKP pada tahun lepas, semua kerja saya bagi dalam Google Classroom. Betul Google Classroom? Jadi pada tahun ini juga, semua kerja saya akan beri dalam Google Classroom. Maknanya semua aktiviti kita akan direkodkan di dalam Google Classroom. Awak tak perlu risau dari segi nak simpan semua yang awak hantar, dan macam daripada tahun lepas lagi, bila kita guna Google Classroom, awak tahu kita akan dapat sijil. Kita akan dapat apa? Sijil kan? Siapa ada pernah dapat sijil tahun lepas? Saya. Sijil. Bagus. Sijil yang sama kita akan dapat tahun ini. Bila kita buat kerja matematik, kita akan dapat sijil. Baik. Tetapi walau macam mana pun, saya kena ulang juga langkah macam mana awak nak login kepada Google Classroom, sebabnya bimbang ada antara kita ni memang tak reti nak guna Google Classroom kan. Walaupun sepatutnya dah reti. Tapi saya harap memang sebilangan besar, memang 100% sepatutnya kita dah tahu. Sebab memang saya akan gunakan Google Classroom. Selagi kita belajar secara online, selagi itu saya akan gunakan Google Classroom. Semua kerja akan ada dalam Google Classroom. Siapa yang dah ada buku teks digital? Angkat tangan. Buku teks. Saya. Buku teks yang dalam bentuk soft copy lah. Jadi kena ikhtiarkan buku teks dalam bentuk soft copy. Jadi kalau sekiranya tak dapat juga, tak ada juga, saya kena ikhtiarkan. Saya ada satu soft copy tapi kurang cantik sebab dia punya gambar tu gambar aja, dia bukan betul-betul PDF. Jadi gambar saja, bukan betul-betul PDF, jadi kurang cantik. Tengok insya-Allah kalau dapat yang lebih baik nanti saya akan bagi awak dalam Google Classroom. Baik, kita balik kepada yang objektif utama kita dulu. Yang pertama sekali, 2021 ni kita nak pastikan memang tidak ada seorang pun yang tercicir. Kita nak pastikan semua orang boleh ikut semua kerja kita dalam Google Classroom. Jadi saya harap bagi siapa-siapa yang dah reti itu, boleh bantu orang yang reti. Janganlah yang dah reti itu dia boring pula nak belajar, nak buka Google Classroom pun tak reti kan. Tak boleh. Jadi kita sama-sama. Siapa antara sini boleh share dia punya cara dia punya PC nak masuk Google Classroom, boleh tunjukkan? Siapa dia boleh? Apa guna PC atau laptop kat sini? Angkat tangan. Saya. Okay, Safa dah buka Google Classroom ke belum? Belum. Belum buka lagi? Dah. Siapa yang dah buka? Yang belum pun tak apa. Okey. Tapi tak apalah, saya takut awak tak berapa cekap nak share. Tak apa, saya akan sharekan skrin cara-cara kita mula-mula nak masuk ke Google Classroom kelas kita kan. Macam mana cara mula-mula nak masuk. Jadi saya tunjukkan di sini Harapnya. Okey, ada apa-apa kawan-kawan kita yang tertinggal tak? Beritahu kawan-kawan kita yang tertinggal pun boleh. Okay. Bermula daripada macam ni. Dapat tak? Okey, dapat. Macam ni kan? Dapat semua? Google, nampak? Nampak Google situ daripada mula-mula ni kan? Google. Kita apa yang kita nak kena type kat sini? Google Classroom. Okey, type Google Classroom, enter. Nanti Google cari. Nampak Google Classroom ni tak?
Nampak Google Classroom ni kat atas? Tak. Google Classroom, kita klik Google Classroom ni. Okay, kita nak masuk Google Classroom kita. Cuma sekarang ni masalahnya, bukan masalah lah. Yang sekarang ni saya nak kena betulkan balik sebab ini adalah kelas apa ni? Ini Cikgu Ibrahim punya kan. Jadi saya tukar. Add another account. Kalau awak mula-mula nanti awak akan dapat macam ni lah. Awak nak masukkan awak punya nombor account awak. Betul? Okey. Betul. Sekejap lagi saya masukkan use another account. Ni saya nak kena masukkan, awak nak kena masukkan nombor ID awak. ID ni mana datangnya? Mana dapat ID tu? Awak tahu tak mana dapat ID tu? Saya tak punya ID tu sebab saya masuk classroom tiba-tiba dah ada semua kelas. Maknanya awak dah login. Dah lama login dah. Dah lama login tak apalah. Yang ni yang belum login. Saya nak cakap ni daripada yang awal-awal orang belum login lagi. Okey. Awak akan pergi kat tempat kat tempat nak kena masukkan ID ni, email ataupun ni adalah ID lah ni. Faham tak? Sorry. Awak saya tershare yang lain tu. Yang awak nampak sekarang ni macam mana tu? Yang awak nampak sekarang ni dekat skrin awak tu ada kelas-kelas je. Itu Google Classroom saya kan? Bagi tahu saya sekarang. Saya tak tahu apa yang awak dapat. Dekat skrin. Saya nampak ada 5A, ada 6A mat, ada 6C mat, ada 6E mat, ada 6C PSP, ada banyak lah. Okey, itu silap. Sebenarnya itu adalah kelas Cikgu Ibrahim. Jadi sekarang ni sign in Google ni. Okey, saya share balik skrin yang lain. Sepatutnya awak akan dapat nanti skrin yang macam ni ya. Ya. Sepatutnya awak akan dapat skrin yang macam ni, sign in ni. Okey, macam ni. Betul? Dekat sini lah awak kena masuk awak punya ID yang cikgu kelas awak bagi. Cikgu kelas awak ada bagi kan? Ada. ID awak ni. Ni ID delima ni yang cikgu kelas awak ada bagi seorang-seorang ni. Katakan sekarang ini saya masuk, saya pilih saya nak masuk kelas apa ni yang masuk lagi ni. Katakan budak ni tak tahulah dia pernah masuk ke tak kan? Katakan kita masuk kelas dia ni. Ambil lah ID dia, awak type ID awak. Awak type ID awak kat sini kan? Betul? Lepas tu, next. Okay, bila dah next dia minta password. Password adalah sama, SK31234. Boleh? Awak boleh nampak atas skrin saya ni? Boleh Okey, lepas tu kita Nampak. Boleh. Okey, ni nama siapa sebenarnya ni? Yang kita ambil tadi ni adalah nama Muhammad Daniel Haziq. Siapa Daniel Haziq Ada ni? Tak ada. Okey, tak ada. Daniel Haziq ni masalah sikit sebab dia tak pernah join pun lagi kelas yang dibuat untuk tahun ini. Ini tahun lepas kot. Kan? Tahun ni belum. Tahun ni belum join lagi kelas ni. Sebab apa kita kata belum join? Nampak tak perkataan join tu? Nampak. Kalau ada perkataan join ni maknanya dia belum lagi join kelas. Okey, bila awak dah masuk awal tahun ni macam ni awak dapat dekat kelas awak masing-masing. Kelas Google Classroom awak masing-masing akan dapat banyak kelas macam ni kan. Okey, so sekarang ni kita nak buat yang mana ni? Kelas mana kita nak masuk hari ni? Dalam Google Classroom awak ada banyak kelas. Awak nak pilih kelas mana hari ni? Kelas apa kita sekarang kalau ikutkan jadual? Matematik kan? Jadi mana yang kelas matematik? Cikgu Ibrahim. Ni 6A Matematik 2021 Cikgu Ibrahim. Betul begitu? Okey, kita pun join. Nampak tak join tu? Nampak semua Okey, nampak. Bila kita dah join, kita akan dapat macam ni. Dapat macam ni tak?
Semua orang perlu dapat macam ni ya. Dalam Google Classroom masing-masing, dalam Google Classroom ada kelas. Dalam kelas matematik kita ni perlu dapat macam ni. Awak perlu klik pula classwork. Okey, dalam tu awak klik pula classwork. Dapat tak classwork tu? Nampak. Tapi tak ada apa pun cikgu. Nampak. Okey, bila tak ada apa macam ni, apa maksud dia? Maksud dia cikgu belum bagi apa-apa kerja. Jadi awak tunggu sekejap, cikgu akan bagi ya. Awak tunggu sekejap macam ni, tunggu tengok macam ni, saya nak bagi sekarang. Ni yang saya punya, saya nak bagi sekarang. Okey, saya nak bagi sekarang kerja pada awak. Okey, tak ada kerja kan? Saya dah bagi tadi, tengok sekejap lagi dia akan datang. Akan ada. Ni tengok. Ada tak kerja? Okey, maknanya semua semua orang, awak buka Google Classroom awak masing-masing, awak perlu ada macam ni. Faham tak? Ada. Bila dah ada macam ni, apa yang perlu awak buat? Awak perlu buat latihan yang saya beri ni seperti biasa. Ada kan? Bagus. Ada. Okey, bagus. Okey, kita buka dulu. Buka kerja yang saya beri ni. Okey, macam ni. Kadang-kadang kita bila kalau tak tahu kerja tu macam mana nak buat cikgu kan? Baca je. Baca macam mana ni? Dah baca dah, tak jadi juga. Tak tahu juga macam mana. Okey, baca betul-betul. Ini kerja yang saya beri. Okey. Awak kena buat dulu kerja tu, lepas tu mark as done Mark as done ni maknanya dah hantar lah. Okey, tajuk yang kita nak belajar, awak baca habis tajuk yang kita nak belajar, bidang dia, nombor dan operasi, tajuknya nombor dan operasi, aplikasi sebarang nombor. Amal Inggeris 7 digit. Sekejap okey. Dapat kan? Okey. Cara aktiviti yang awak kena buat, jawab semua soalan. Mana soalannya? Mana soalannya? Awak nampak tak soalannya kat mana? Kat mana? Yang dekat ada kotak tu. Apa dia? Yang ada satu nombor dalam satu kotak tu. Ni nampak ada ni. Tu. Kan? Bawah ni kan? Okay. Jawab semua soalan. Masa awak menjawab soalan ini nanti awak cek atau WhatsApp terus kepada guru sewaktu masa saya. Masa saya sekarang ni 9 hingga 10 katakan. Dalam masa 9 hingga 10 tu awak jawab. Masa tu awak cek dengan saya. Mana soalan yang ada masalah, apa semua boleh tanya, boleh bincang dalam grup PDPR kita tadi. Bagi tahu dalam tu kita semua pakai bincang dalam tu. Okey. Sebabnya bukannya selalu saya masuk Google Meet ni kan. Kadang-kadang ada saya tak masuk, saya bagi latihan dalam tu, semua pun buat latihan pada sampai masa dalam Google Classroom ni, sampai masa matematik awak buat, lepas tu boleh bincang dalam grup tu. Dalam grup tu saya pun ada. Boleh faham semua tu? Faham tak? Boleh. Macam kita masuk Google Classroom dulu, Google Meet dulu ni. Saya tunjukkan Google Meet dulu supaya semua orang memang reti dah. Nak pastikan semua orang reti masuk Google Classroom ni. Okey, murid yang lulus akan dapat sijil. Kat mana sijil kita? Ada orang tak tahu nak tengok sijil dia kat mana. Macam mana dia nak tengok sijil lah? Dalam Gmail. Dalam email. Gmail tu kat mana? Gmail, awak nampak tak atas ni? Sebelah M tu, nampak tak? Ada titik-titik 9 tu kan? Nampak! Okey, bila klik titik-titik 9, apa yang awak nampak tu? Tekan Gmail. Tekan email. Ada akaun, ada Gmail, ada Drive, ada macam-macam kan? Awak pilih lah Ada Google Gmail. Classroom. Awak tekan Gmail ni. Dalam Gmail ni nanti awak akan dapat sijil tu kalau awak dah lulus. Tapi bukan senang-senang kalau awak jawab ikut dan dia, saya tak bagi sijil tu. Bukan saya tak bagi lah, sistem tu tak bagi. Sebab sistem tu saya dah set lah. Awak dapat 40 markah atau awak dapat
40% ke atas baru dapat sijil. Maknanya lulus baru dapat sijil. Kalau awak cincai-cincai jawab, saya tak bagi, kerana sistem tu tak bagi sijil kat awak. Okey, nak jawabnya macam mana? Nak jawabnya, awak pergi kepada Google Form yang di bawah ni, betul? Okey, ada Google Form yang kat bawah ni, klik saja Google Form ni. Okey, bila klik Google Form itu, okey, awak akan dapat yang lain pula. Bila klik Google Form tu, awak akan dapat, saya buka Google Form tu. Ni. Dapat tak? Mana dapatnya? Nampak. Nampak. Bagus. Okey, Google Form yang beginilah. Inilah Google Form yang saya beri. Awak pun jawablah. Okey, ini siapa punya ni tadi ni? Siapa punya dah tadi? Ini adalah Daniel Haziq. Ini adalah Daniel Haziq. Jadi Daniel Haziq pun ditulis nama dia. Daniel Haziq. Kelas apa dia? Daniel Haziq. Attitude. 6 attitude tanda. Kena tulis nama dulu. Tak boleh nak tanda kelas dulu, kena tulis nama dulu. Tulis nama Daniel Haziq, baru klik 6 attitude, baru jawab. Nombor 1 dengan menggunakan kalkulator. Semua ni kena jawab. 1, 2, 3. Itu boleh ke? Kira menggunakan kalkulator? Yes, yang mana diarahkan menggunakan kalkulator, awak gunalah kalkulator. Yang tidak diarahkan tidak bolehlah, faham tak? Ni yang diarahkan. Sebab kemahiran kita yang pertama ni adalah menggunakan kalkulator. Jadi soalan 1 kalkulator, soalan 2 kalkulator, soalan 3 kalkulator, soalan 4. Ini bukan kalkulator pun. Kalau tekan kalkulator pun tak jumpa kan. Mana ada nombor kalkulator, nombor perdana dalam kalkulator awak. Mana boleh nak tekan. Okey. Nombor perdana, awak jawab semua nanti Ini semua adalah kemahiran yang memang kita saja dalam tahun 5. Cuma dalam tahun 6 ini mungkin nombor dia besar sikit je lah. Benda yang sama, kemahiran yang sama. 10 soalan. Lepas tu apa yang awak kena buat kalau ikut macam tahun lepas? Submit. Bila dah submit, selesailah kerja kita. Betul tak? Cikgu, yang apa maksud yang send me a copy of my response? To send, klik situ supaya respon tu boleh masuk dalam email awak. Kalau awak klik situ, nanti dia hantar dalam email awak juga. Nanti awak boleh check balik. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Boleh. Right. Okey, kalau boleh, bagus. Itulah yang kita nak buat mengenai yang pertama sekali kita Google Classroom. Baik, siapa yang masih lagi ada masalah untuk ni, kita ambil masa nak selesaikan siapa yang ada masalah Google Classroom. Sebabnya bukan semua kita ni gunakan komputer senang kan. Ramai ni guna handphone ni, saya nampak ni semua dah ada handphone sendiri dah ni. Putri Nelly pakai handphone pakai handphone, Syazwan pakai handphone, betul? Tak dengar Syazwan tu? Syazwan Salim handphone kan? Kalisha pakai handphone. Tidur ke ni? Kalisha tidur ke? Tak. Awak ni baca. Saya suruh dengar, saya ajar. Safa pakai laptop kan? Pakai komputer. Pakai komputer ataupun laptop lagi sebenarnya lagi praktikal, tapi biar ada kemudahan mikrofon dengan kamera lah, macam tu. Tapi tak apa, kalau dah ada handphone pun boleh juga. Sebab apa, nak buat kerja dalam Google Classroom pun kita lagi selesa pakai laptop kan. Dalam tu sebabnya. Tapi jangan risau, siapa yang memang tak ada peranti juga, last nanti pun dah usaha dia tak ada juga komputer, dia tak ada juga telefon, dia guna telefon pun kongsi dengan mak dia, ayah dia. Lepas tu pada masa dia ada kelas, adik-beradik dia yang lain pun ada kelas, tidak mengapa. Tak apa, sebab selepas bila saya dah bagi latihan sekarang dalam Google Classroom, saya tengok dulu respon. Selepas dah bagi masa lama sikit, nanti saya akan bagi juga yang dalam PDF. Boleh faham yang dalam PDF?
Dalam PDF ni mak awak boleh print lah. Boleh. Dalam PDF ni boleh print atau paling tak boleh juga kena salin lah. Soalan tu kena salin semula dalam walaupun kita belum mula kelas bersemuka tapi buku kita seperti biasa. Berapa buku tahun lepas kita ada? Buku tulis? 3. Yes. Tapi ramai yang dah terlupa. Memang kita ada 3 di kelas 1. Apa 1? Buku sifir. Buku sifir, buku formula kan. Kita letak buku sifir dengan formula lagi satu kan. Bermakna D plus 1 ni buku second hand pun tak apa. D Kan? plus 1 tu buku second hand pun tak apa. Buku yang tak habis tahun lepas kita guna tahun ni boleh yang satu tu. Itu adalah untuk kita hafal sifir dan juga simpan formula sahaja. Safa sambil makan ke? Alah mana ada. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak bagi tahu siapa yang ada masalah untuk Google Classroom. Yang nak belajar tu yang kedua, yang pertama sekali kita kena pastikan memang kita boleh masuk Google Classroom tu dengan senang tanpa ada sebarang masalah. Ataupun ada siapa yang ada masalah nak guna Google Classroom dalam handphone. Sebab apa? Sebab dalam handphone dia kena install. Betul tak? Apps tu kena install. Google Classroom punya apps tu ambil daripada Google Play, installkan dulu barulah kita boleh masuk. Dia tak macam laptop atau PC. Laptop atau PC kita boleh login melalui web sahaja. Buka kamera. Kalau nak korek hidung pun sekejap je kan. Lepas tu buka kamera balik. Begitu. Baik, setakat ni siapa yang ada masalah boleh bagi tahu saya? Apa ada masalah bagi tahu saya? Soalan-soalan yang berkaitan dengan Google Classroom? Ada. Semuanya ada mahir. Macam mana nak jawab, lepas tu awak kena klik turn in tau bila awak dah siap jawab tu. Itu menunjukkan yang awak sudah pun hantar. Tapi sebenarnya bila awak jawab dalam Google Form yang saya buat tu, automatik pada masa awak buat tu saya dah tahu awak betul nombor berapa, salah nombor berapa kan. Saya boleh check. Kalau nak check yang tahun ni sekarang ni sah awak belum buat. Kalau yang tahun lepas tu kita boleh tahu. Kita boleh tahu yang tahun lepas. Contohnya kalau kita nak check yang tahun lepas. Okey. Saya nak tunjukkan awak, saya nak check yang tahun lepas awak. Ready Okey. Nampak tak? Ini yang saya yang tahun lepas, kita cek kelas kita tahun lepas lah sebab tahun ni awak belum buat kerja lagi. 5A Matematik 2020. Ada tak macam ni? Awak tak ada lah, saya ada Saya nak tunjukkan awak, saya cek kerja awak tahun lepas macam mana. Okey. Ni kerja awak tahun lepas. Okey, ni saya kena share semula tengok saya cek kerja awak setahun lepas macam mana. Sekejap latihan kendiri ada banyak pula dah. Tak tahu mana satu. Okey. Cikgu, tapi kan kalau dah kerja, cikgu share dalam group kan? Kalau saya buat dalam group tapi saya tak buat dalam Google Classroom boleh ke? Saya kalau dalam grup begitu, dia punya simpanan tu tak tahu ke mana. Tahu tak? Apa maksud tak tahu ke mana tu? Maknanya hilang lah. Tapi kalau awak dah buat dalam Google Classroom, benda tu tak hilang dah. Memang ada je. Ni tengok ni. Kerja awak yang tahun lepas lagi pun ada. Dapat tak? Okey. Ni saya nak tunjukkan, saya nak cek kerja awak yang tahun lepas ni. Ini contohnya yang tahun lepas kan yang awak buat. Tengok. Berapa ramai respon. Ini. 11 orang respon. Maknanya awak perlu buat dalam Google Classroom supaya benda ni semua saya simpan. Maklumat awak ni semua saya simpan. Tengok. Tengok ni semua. Ni semua orang yang jawab.
Okey, siap ada nama semua, berapa peratus dia, berapa betul dia semua, semuanya ada. Satu persatu saya boleh cek berapa ramai yang jawab C, tengok untuk nombor 1. Semua analisa semua ada. Kan? Tapi 11 responses lah, maknanya 11 orang je lah yang jawab yang last kali tahun lepas tu. Begitu. Saya boleh simpan data ni semua dalam Google Classroom. Sebab itu saya nak awak jawab dalam Google Classroom. Bila kita nak tengok semula data awak tu, kan? Ni soalannya 1 hingga 5. Fatin dan Najwa. Semua ada nama orang yang jawab. Nombor 1 apa dia jawab, nombor 2 apa yang dia jawab, kan? Secara individu pun saya boleh cek. Ni nama yang pertama sekali Fatin dan Najwa. Okey. Ni semua satu persatu masih lagi simpan. Dia nombor 1 dia salah, nombor 2 dia salah juga. Nampak tak semua? Nampak. Nampak tak? Okey. Jadi Nampak. itulah tujuan saya nak awak buat dalam Google Classroom. Faham? Jadi tahun ni, ini yang pertama memang awak kena buat dalam Google Classroom. Dan hari ini memang saya akan bagi masa juga ni untuk awak buat latihan itu dalam Google Classroom yang tadi. Semua dah buka Google. Okey, Safa jelas tadi kenapa saya nak suruh awak buat dalam Google Classroom. Pastikan memang awak buat dalam Google Classroom. Dan awak tak perlu risau pasal nak simpan sebab saya dah tolong simpan, kan. Faham tak Safa? Kalau awak buat tempat lain, awak sendiri pun tak simpan, kan? Entah mana hilang. Kalau setakat snap masuk dalam WhatsApp tu memang kita tak jumpa, dah cari, kan? Okey, kalau tak ada masalah apa-apa, awak boleh teruskan kepada latihan dalam Google Classroom sekarang. Dalam minggu ni kita ada lagi tak kelas untuk 6A ni? 6A dah minggu depan pula 6A kelas minggu depan pula. Jadi maknanya awak perlu habiskan semua soalan yang saya beri itu sekarang lah. Sebelum pukul 4 petang ni, awak bagi tahu saya buat senarai dalam grup kelas 6A tu, siapa yang dah siap senaraikan, dan lepas tu saya akan ambil maklumat tu. Boleh faham? Boleh. Okey, sementara tu saya tunggu sekarang siapa yang ada masalah boleh tanya. Tak payah off dulu Google Meet ni, boleh buat latihan tu sekarang. Boleh buka masing-masing. Boleh buka Google Meet masing-masing dan buat kerja sekarang. Saya tak nak dulu. Sementara tu kamera pun jangan off. Saya tak nak awak lari. Kamera pun jangan off. Kamera jangan off. Mic tak apalah off. Mic off, kamera jangan off. Mic mute. Kamera jangan off dan buat kerja sekarang. Boleh mula buka Google Classroom sekarang. Ambil kertas kalau sekiranya perlu untuk kira-mengira. Ambil buku teks kalau sekiranya perlu. Tu pun saya rasa siapa yang dah ada simpan buku teks dalam soft copy tu boleh guna sekarang lah. Boleh mula sekarang. Siapa yang ada masalah, saya boleh mula sekarang. Saya tunggu dekat WhatsApp. Apa-apa masalah WhatsApp saya. Chat dekat sini pun boleh. Okey. Tunggu apa lagi Safa? Buat sekarang. Saya tengah buat lah. Okey, bagus.
Cikgu? Cikgu? Ya, ya. Siapa cakap ni? Eri ya? Ha. Kenapa? Jangan lari. Buat. Tengah buat. Ha, bagus. Siapa ada masalah boleh tanya. Cikgu, saya tak faham. Cakap bundakan jawapan kepada satu tempat pilihan. Betul. Nombor 3. Sekejap. Okey, nombor 3. Dengan menggunakan kalkulator ni, kan? Betul tak? Betul. Okey, siapa yang tanya tadi ni? Betul. Okey, dengan menggunakan kalkulator, mula-mula kita guna kalkulator dulu. Bahagikan 245 347 bahagi dengan berapa tu? 23. Jadi kita akan dapat, berapa kita akan dapat? 10,667.260. Betul begitu? Betul. Betul gitu? Okey, sekarang bundakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Ini yang awak tak faham kan? Betul? Satu tempat perpuluhan maksud dia satu nombor selepas titik perpuluhan. Maknanya kita nak ambil satu nombor je selepas titik perpuluhan. Nombor apa selepas titik perpuluhan tu? Yang sebelum tu 10,667 tu kita kira lah. 10,667 tu kekal 10,667 tak berubah. Yang dua tu kita kena fikir sama ada nak kena tambah satu ataupun tidak. Kaya ke miskin sebelah dia tu? Miskin. Sebelah dia tu. Sebelah dua tu adalah nombor dalam jawapan kita tadi. Awak dapat tak jawapan tadi? Ha? Jawapan tadi dapat tak? Dapat. Berapa? Dapat 10,667. Jawapan kita tadi. 10,667. Okey, sekejap saya tunjukkan awak Awak dapat tadi. Okey, sekejap saya tunjukkan awak apa yang awak dapat tadi. Sekejap
Okey, nampak tak? Nombornya ialah yang jawapan yang kita dapat tadi 10,667.2608 sekian lah kan. Tapi kita ambil 3 dia 260 je. Dapat tak nombor ni? Cikgu mana dapat 260? Apa dia? Mana macam mana? 260 tu nombor dari mana? Kalkulator lah, kita kan bahagi dengan kalkulator. Saya dapat 10667 je. Oh, kalkulator awak tak tekan kepada perpuluhan. Awak pakai kalkulator apa? Saintifik ke? Pakai kalkulator biasa je, nanti dia akan keluar 10,667.2608696565. Dia keluar begitu, betul? Siapa yang pakai kalkulator biasa dia akan keluar gitu. Jadi kita ambil sampai 10,667.260 sahaja. Okey, dapat ni Semua dapat macam ni tak? Dapat. Okey. Dapat. Bila dapat macam tu, yang kita sekarang ni, kita nak ambil dia bundarkan kepada satu, apa yang dia kata tadi? Bundarkan kepada satu tempat perpuluhan, betul? Bundarkan kepada satu tempat perpuluhan, betul? Tengok soalan tu balik tadi. Okey, satu tempat perpuluhan dia, maksud dia adalah sehingga mana? Sehingga sini sahaja. Okey, sehingga sini sahaja. Sehingga situ sahaja. Jadi yang awak kena kira 10,667 ni kekal. Okey, awak ambil balik je 10,667 kekal. Titik. Ni dua ni yang awak kena fikir, sama ada dia ni nak bertambah satu ataupun tidak. Dua ni. Kita potong nombor sebelah dia ni. Nombor sebelah dia ni kaya ke miskin? Kaya. Potong nombor sebelah dia ni. Nombor sebelah dia ni kaya ke miskin? 6 ni adalah kaya, betul? Kalau 6 kaya, maknanya 2 ni kena tambah 1. Jadinya 2 ni akan jadi apa? 3. Tambah 1 jadilah dia 3. Maka ini sajalah jawapan kita. 10,667.3. Tengok balik dekat soalan tadi ada tak? 10,667.3. Ada. Jadi kita pun tengok balik. Dah.